Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita berjumpa lagi dalam slide ini, iaitu kita bercakap tentang isu dan cabaran semasa umat Islam masa kini, khususnya kita di Malaysia ini. Ada dua perbincangan kita, iaitu pertama kita akan bincangkan isu dan cabaran semasa, dan yang kedua kita akan bercakap tentang strategi menangi cabaran tersebut. Baik, pertama kita bercakap tentang isu dan cabaran. Di sini saya tekankan ada 7 perkara isu dan juga cabaran yang kita lihat. Pertama, kita bercakap tentang kejahilan agama. Betapa ramai sekarang ni orang Islam kita dari segi pahaman, memahami dan mengetahui tentang akidah dan juga ibadah itu memang terlalu sikit, sehingga dikatakan ada yang sampai sama sekali tidak mengamalkan secara praktis berkaitan tentang amal ibadah. Contohnya solat, puasa, zakat, apatah lagi haji. Kalau dah solat tidak dilakukan, apatah lagi benda-benda yang lain. Nah, ternyata ramai yang sekarang ini, kalau kita tanya dia, apa sahaja berkaitan tentang ibadah, contohnya solat, berapa bilangan solat, jumlah rakaat solat, bacaan Fatihah, bahkan mengucap kalimah syahadah pun terkadang mereka tidak tahu apa-apa tentang hal tersebut. Inilah yang menjadi penyakit dalam masyarakat Islam kita sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bercakap tentang kejahilan pendidikan. Kalau kita melihat sekarang ni dekat universiti, betapa ramai masyarakat pelajar ataupun mahasiswa Muslim di universiti yang dikatakan tidak dominan, banyak didominasi oleh pelajar-pelajar bukan Islam, terutama dalam bidang sains dan teknologi. Memang amat sedikit sama sekali. Kalau kita bandingkan pelajar medik, pelajar perubatan, lebih ramai pelajar yang bukan Islam dibandingkan dengan pelajar yang dikatakan pelajar bukan Islam itu sendiri. Ketara sangat. Bahkan kecenderungan pelajar kita atau mahasiswa kita untuk memilih fakulti-fakulti yang agak senang seperti fakulti sastra dan yang lain-lain, agak mudah bagi mereka kerana mereka tidak rasa mampu dengan cabaran yang ada. Kemudian yang ketiga, kadang-kadang sekelintir pada mak bapak, dia menganggap belajar universiti itu hanya sia-sia. Kenapa dikatakan sia-sia? Kerana apabila habis belajar, apabila tamat belajar, peluang untuk mendapatkan kerja itu tiada. Dan inilah yang menjadi konflik dalaman kepada mahasiswa ketika mana setelah menyelesaikan studi mereka di universiti, peluang kerja amat tipis. Kemudian yang ketiga, kita bercakap tentang kemiskinan. Kalau kita melihat tentang jurang ekonomi sekarang ini, jurang antara ekonomi orang Islam dan juga kaum bukan putra amat-amat besar. Kita melihat di bandar, kita melihat China begitu mendominasi pasaran. Kemudian kebergantungan kita terhadap peniaga bukan Islam. Ini juga menjadi isu. Dan yang paling penting sekali, kenapa masyarakat Islam kita diidentikan sebagai miskin, takut kepada kemiskinan itu sendiri. Sedangkan Islam menekankan tentang apa? Kemiskinan itu lebih dekat kepada kekufuran. Nah, ini yang menjadi fenomena kita. Kenapa? Sepatutnya kita ini lebih cenderung kepada yang mencari berlumba-lumba untuk mencari harta. Kenapa Islam amat membenci kepada orang yang miskin, yang mana kemiskinan itulah akan punca kepada jatuh kepada yang namanya kekufuran. Kemudian seterusnya yang keempat, kita bercakap tentang budaya media baru sekarang ini. Pengaruh teknologi baru memang amat ketara. Itu yang saya pernah ungkapkan sebelum ini. Kenapa kita dalam budaya IT sekarang ni, kebanyakannya kita ditunggangi. Bukannya menunggangi IT tersebut. Sepatutnya IT tersebut kita menungganginya untuk perkara-perkara yang positif. Bukannya kita dipengaruhi oleh yang namanya IT ini sendiri. Kemudian akses maklumat begitu mudah, baik yang positif maupun negatif. Apatah lagi anak-anak muda sekarang ni dan kanak-kanak suka kepada permainan online sekarang ini, sehingga pemikiran mereka didogma dengan corak pemikiran yang game-game yang mereka main tersebut. Kemudian yang disebut sebagai hedonism.
Okey, apa yang dikatakan sebagai hedonism? Hedonism ini sebenarnya sikap yang mana seseorang itu cinta kepada dunia, lebih kepada dunia, lupa pada akhirat. Dan matlamat hedonism ini lebih kepada dunia yang maksiat, dunia kepada seks dan sebagainya. Ini akhirnya nanti seseorang itu cinta kepada materialism, cinta kepada kebendaan, cinta apa yang ada dekat dunia ini, tanpa memikirkan kehidupan selepas ini, iaitu yang dikatakan kehidupan akhirat yang kekal abadi. Yang keenam, iaitu budaya hutang. Dahulu hutang itu dianggap untuk memenuhi keperluan. Tetapi sekarang ini demi kehendak. Lebih kepada gaya kehidupan. Lebih nak menunjuk gaya, style, personal dan sebagainya. Kemudian kita bercakap berhutang itu sekarang ini lebih kepada kemampuan yang dia ada. Dia tahu bahawa kadar kemampuan dia contoh hanya 10, tetapi keinginan dia berhutang lebih daripada 10, bahkan lebih daripada 20 sebagai contoh level yang kita sebut. Okey. Nah, kemudian kita melihat kepada kepenggunaan kad kredit. Kad kredit ini bukan untuk keperluan transaksi, tetapi lebih kepada gaya, lebih kepada kehendak manusia, bukannya keperluan itu lagi. Ini yang menyebabkan seseorang itu berhutang yang serius. Dan yang ketujuh, kita bercakap tentang apa dia, iaitu pergaulan bebas. Kerana apa? Pengaruh kehidupan bebas ini kerana melihat barat, cara kehidupan di barat itu sendiri. Apa dia? Emansipasi wanita. Wanita sekarang ini menuntut kepada kebebasan. Kerana apa? Barat membiarkan wanita boleh berkeliaran bebas. Kemudian kita melihat impaknya apa? Kadar kelahiran anak luar nikah meningkat. Dan tidak mampu menilai mana yang dikatakan dosa, mana yang dikatakan pahala. Inilah yang dikatakan sebagai sedikit isu dan cabaran yang kita lihat sekarang ini. Okey, kalau kita melihat tentang strategi menangani cabaran, strategi menangani cabaran ini, kita letak saja 4 perkara dekat sini. Pertama, peranan ahli keluarga. Ibu bapa berperanan membentuk konsep baiti jannati. Apa yang dikatakan rumahku, syurgaku. Melihat institusi rumah itu dianggap sebagai syurga. Rasa ketenangan lahir di rumah itu sendiri. Kemudian ibu bapa harus menanamkan nilai ibadah bersama. Baca Quran bersama, solat, melakukan amal ibadah yang membentuk ke arah ketakwaan itu sendiri. Kemudian seterusnya, binalah yang dikatakan keluarga Qurani yang sentiasa membaca Quran setiap hari. Basahilah bibir dengan Quran. Basahi hati dengan Al-Quran itu sendiri. Supaya apabila seseorang itu dibasahi dengan Quran, maka tidak mungkin perkara-perkara yang tidak baik berlaku terhadap keluarga tersebut. Kemudian juga yang dikatakan saling menasihati kepada perkara yang hak. Ibu bapa berkewajipan, ada hak untuk menegur anaknya jika anaknya melakukan kesilapan. Dan anaknya juga boleh menegur ibu bapa jika sekiranya ibu bapa mungkin tergelincir, boleh ada hak untuk menegur ibu bapa. Kemudian yang kedua, peranan masyarakat. Kalau kita bercakap tentang peranan masyarakat sekarang ini, kalau kita melihat masyarakat perkotaan di sini lebih kepada individualistik. Cara nak menegur pun sukar. Kalau dahulu, kalau jiran sebelah menegur anak kita, itu tidak menjadi isu. Tapi kalau sekarang ini, dia menjadi isu. Baik itulah, tegur perkara salah antara jiran perlu disuburkan. Seperti sebelum ini. Kemudian, tanamkan sifat kesatuan dalam kerja amal. Maknanya bergotong royong di kawasan perumahan, di kawasan kampung dan sebagainya. Kemudian saya lebih suka menekankan tentang terapkan budaya hidup di kampung, di kehidupan bandar itu sendiri. Kenapa? Di kehidupan bandar ini lebih menekankan tentang apa? Kehidupan kepada individu, bukannya kolektif. Kemudian yang ketiga, kita bercakap tentang peranan pemerintah itu sendiri. Pemerintah itu ataupun kerajaan itu sendiri, mereka yang dikatakan sebagai pembuat dasar. Maka dasar itu haruslah ditekankan kehidupan Islami.
perlu ditekankan tentang kehidupan yang lebih Islami. Yang budaya-budaya hiburan itu kau dapat diketepikan sama sekali. Kemudian yang kedua, kita bercakap tentang penguatkuasaan. Apa gunanya undang-undang kalau penguatkuasaan itu tidak ada? Terutamanya, khususnya, iaitu penguatkuasaan isu-isu berkaitan tentang gejala sosial. Kemudian seterusnya, kita bercakap peranan pemerintah untuk membudayakan kehidupan sunnah di kalangan masyarakat. Kalau ini yang berlaku, insya-Allah masyarakat akan sentiasa cinta kepada kedamaian, cinta kepada kebaikan, cinta kepada apa yang dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kemudian yang keempat, kita bercakap tentang peranan ilmu itu sendiri. Budaya ilmu zaman silam mesti disuburkan. Di zaman dahulu, sikap berlumba untuk mencari ilmu itu memang amat hebat. Kemudian, budaya cinta dan hormat kepada ulama perlu disuburkan semula. Kerana sekarang ini kalau kita melihat bahawa antara guru dengan pelajar tidak ada rasa respect, tidak ada rasa penuh hormat kepada seorang guru. Kerana sekarang ini kelihatannya bukan melahirkan seorang pelajar yang beradab, tetapi hanya pelajar yang berilmu saja. Ingat, ilmu tanpa adab itu sia-sia. Ilmu tanpa amal itu namanya hampa. Sebab itulah ilmu itu mesti didasarkan dengan amal dan sekaligus adab kepada seseorang, khususnya kepada seorang guru itu sendiri. Saya rasa cukup itu saja kita bercakap tentang isu cabaran masyarakat kita, khususnya masyarakat Islam masa kini. Banyak lagi hal-hal yang lain, cuma sekadar itu saja perbincangan kita sebagai pembuka ataupun membuka minda kita untuk kita memahami apa sahaja isu yang berlaku. Itu saja untuk saya sampaikan pada kali ini. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.